Polisi kan? Ini ada dekat Fajik dekat Alim Baru Roki dengan Basir dengan Dok, tak tahu ya. Yang dihormati saudara Al-Awar Rafai, Naib Pemuda PAS Pulau Pinang, yang juga Pemuda PAS Kawasan Pematang Kau. Yang saya hormati tuan-tuan timbalan-timbalan, saudara Tamal, komandan-komandan kawasan dan seluruh para amili Jabatan Pulau Pinang yang berhimpun pada malam ini. Kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia rahmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan insya-Allah kita berada di halaman kubur di Masjid Batu ini untuk kita mendengar sedikit taklimat dan juga taujihat sebagai persiapan awal sebelum kita bertolak ke lokasi di Kelantan untuk kita menyertai amili daripada seluruh negara untuk kita BKA dalam Fastaqim himpunan 60,000 insya-Allah. Ana ingin sampaikan beberapa perkara. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan etika ataupun disiplin ataupun akhlak kita sebagai petugas, sebagai amilin Jabatan Pulau Pinang. Dan sebagaimana yang mungkin kita dah pun ditaklimatkan di awal lah melalui komandan kawasan-kawasan ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya tentang peraturan-peraturan yang tidaklah terlalu ketat sangat, tetapi kita sedia maklum bahawa sebagai sebuah pasukan beruniform, sama ada suka atau tidak suka, mau tak mau kita perlu mengikuti peraturan-peraturan beruniform. Dan alhamdulillah unit amal tidaklah meletakkan satu peraturan yang ketat. Cumanya kita beri penumpuan untuk besok semasa kita bertugas, pastikan kita memakai kelengkapan yang sepatutnya. Sama ada berenya, dimulakan dengan beret, baju aman nombor 4, seluar hitam, tali pinggang hitam, tak ada 3 line, tak ada warna-warni, seluar hitam, kasut hitam. Itu yang wajib ada pada badan kita sewaktu bertugas. Lain pada itu tak boleh bertugas. Jadi anda yakin semua yang ada ini dah pun melakukan persiapan yang sebaik mungkin insya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tugasan kita akan ditaklimatkan pada pagi besok. Cuma secara ringkas seperti biasa kita akan bertugas untuk parking tas, parking lalu lintas. Dan insya-Allah kalau ada reserve untuk tugasan khas yang akan diberitahu di Jabatan Malaysia insya-Allah. Yang terakhirnya, pastikan kita yang berada dalam senarai amilin yang pergi ini, setakat ini dimaklumkan dalam senarai kita ada 88 amilin, semua sekali. Kita ada 2 bas. So pastikan kita pergi dan balik dalam keadaan kita bersama-sama lah. Kita dalam keluarga yang besar, keluarga amilin Jabatan Pulau Pinang. InsyaAllah pastikan kita pergi dan balik dalam keadaan sama-sama. Dan kalau ada apa-apa urusan, sila maklumkan kepada PIC yang kita lantik nanti insyaAllah untuk memudahkan urusan kita. Contoh, kalau kita sampai di sana tiba-tiba dapat panggilan kecemasan keluarga dan sebagainya lah. Kalau ada yang memerlukan balik segera, maklumkan secepat mungkin. Tapi kalau sekadar contoh orang rumah telefon, bang stokit tertinggal, apa beli lagi kat sana. Jangan buat alasan nak kelepiak dan dah nak beli. Ambil stokin sepasang kan. Tambah-tambah kalau telefon pula abang atau aksesori pula tertinggal. Nafi kan. Yang tu lagi kita abaikan insya-Allah. Jadi nasihat daripada anda sekadar itu, pastikan insya-Allah ada yang terakhir yang penting, kita renew niat kita. Kita betulkan niat semata-mata kita pergi untuk bertugas, untuk beramal, untuk buat apa yang mungkin ini semuanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lain daripada itu insya-Allah. Mudah-mudahan pemergian dan kembalinya kita ini dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kerja buat kita ini dikira sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu insya-Allah saudara NKP akan menyampaikan taujihat seterusnya untuk membakar semangat kita agar mudah-mudahan kita bertugas dalam keadaan penuh kefahaman dan juga kita menjadi salah seorang daripada mata rantai yang menjayakan Fastaqim ataupun himpunan 60,000 ini insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.
Jadi ana terus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada saudara Asri dan sahabat-sahabat yang disayangi dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Taala. Allah SWT dalam jutaan manusia yang ada di atas muka bumi Allah Taala ni, Allah SWT pilih kita untuk hadir dan bertugas memberikan sumbangan kita untuk kemenangan Islam, insya-Allah. Sama-samalah, mari kita sama-sama memperbetulkan niat kita. Sahabat-sahabat semua betulkan niat, kami di sini pun betulkan niat, sama-sama kita semua betulkan niat, insya-Allah. Semoga Allah SWT menerima niat kita buat kerja semata-mata kerana Allah SWT. Dan Nabi SAW beri peringatan kepada kita. Nabi SAW kata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berserta dengan niat. Dan akan diberi ganjaran, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan akan diberi ganjaran seperti mana yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrah dia, kerja amal dia akan dapat ganjaran daripada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lid dunya, dia berhijrah kerana nakkan dunia, yusibuha, ataupun untuk perempuan awi mura'atin yang kifuha, yang dia nak dinikahi. Maka hijratuhu ila ma hajaya. Kita dalam bulan hijrah. Nabi SAW berhijrah 1400 tahun dahulu. Nabi SAW memberi pengajaran kepada kita bahawa ada orang yang berhijrah, ada orang yang buat kerja Islam kerana niat selain daripada Allah Taala. Maka dia dapatlah apa yang dia niatkan. Jadi kita sama-sama memperbetulkan niat kita, insya-Allah. Tuan-tuan semua perbetulkan niat, saya dan sahabat-sahabat semua kita perbetulkan niat kita semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin orang yang niat kerana Allah SWT ni akan mendapat pertolongan, bantuan daripada Allah SWT. Dalam peristiwa Hijratul Rasul, Nabi SAW diceritakan oleh Allah SWT tentang dua orang manusia yang ada berhijrah ketika berada dalam puasa. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu alim hakim. Dan tidak ada yang menolong mereka berdua ketika mereka dihalau oleh kaum mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam gua Sur, maka berkatalah salah seorang daripada mereka, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, Allah SWT bersama-sama dengan kita. Allah SWT bersama-sama dengan perjuangan kita. Orang-orang yang ingin menegakkan agama Allah SWT, Allah SWT akan bersama-sama dengan kita. Ini daripada peristiwa Hijratul Rasulullah SAW. Orang yang menjaga niat dia, membantu agama Allah SWT, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah SWT akan menolong dia, memberikan ketenangan kepada dia, memberikan ketenangan kepada kita semua, insya-Allah. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah SWT akan memberi kita bantuan dengan tentera-tentera yang kita tak dapat lihat. Masa peristiwa Nabi SAW di Gua Sur, Nabi SAW dibantu oleh dua makhluk, labah-labah dengan burung merpati. Peristiwa masyhur di zaman Nabi SAW, dibantu oleh Allah SWT. Dan ini adalah janji Allah SWT, orang yang membantu agama Allah SWT, Allah SWT akan bantu kita. InsyaAllah kita sama-sama memperbetulkan niat kita pergi sana untuk beramal, buat kerja Islam. Allah SWT akan bantu memudahkan urusan kita, insyaAllah. Allah SWT akan membantu untuk memenangkan kita untuk menegakkan agama Allah SWT, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih kepada NKP dan mudah-mudahan kita mendapat apa yang disebutkan tadi, insya-Allah. Nak persilakan Tuan Setiausaha kalau ada apa-apa maklumat tambah dengan Tuan Setiausaha Agung.